Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubi kayu untuk dimakan, buat santapan seisi keluarga. Assalamualaikum kami ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Sebelum melanjutkan bicara, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya Iman Afifah binti Syahidan, yang kedua Nurul Atikah binti Poniran, dan yang ketiga Muhammad Syahir bin Muhammad. InsyaAllah, tajuk yang akan kami bentangkan pada hari ini ialah mengenai fiqh aulawiyat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama sekali, eloklah saya memberi takrifan tentang fiqh aulawiyat mengikut pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu meletakkan segala sesuatu pada tangga dan peringkatnya yang sebenar dengan pertimbangan keadilan, tidak mengkemudiankan apa yang perlu didahulukan atau mendahulukan apa yang berhak dikemudiankan, tidak mengecilkan perkara yang besar atau membesarkan perkara yang kecil. Ini bermaksud kita mestilah meletakkan sesuatu mengikut turutannya. Perkara yang paling utama dan sangat penting mesti diletakkan di urutan yang teratas daripada perkara yang berada di urutan selanjutnya. Dalam menjalani ibadah yang pelbagai, kita selalu berdepan dengan pilihan dan keputusan. Ibadah mana yang perlu diberi keutamaan pada tangga pertama dan diberi keistimewaan untuk didahulukan. Oleh itu, tajuk yang akan saya bincangkan pada hari ini ialah mengenai beberapa contoh fiqh keutamaan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya ialah keutamaan ilmu ke atas amal dan perbuatan. Yang kedua, kaya dengan bersyukur atau miskin dengan bersabar. Yang ketiga, bercampur dengan masyarakat atau melakukan uzlah. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai huraian tajuk-tajuk ini, mari kita mulakan dengan tajuk yang pertama, iaitu keutamaan ilmu ke atas amal dan perbuatan. Terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan keutamaan ilmu sebelum amal. Di dalam buku fiqh keutamaan yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau membawakan satu potong ayat dari surah Muhammad, ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maksudnya, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan dosa orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Berdasarkan ayat ini, cuba sahabat-sahabat perhatikan di mana yang dimaksudkan dengan keutamaan ilmu ke atas amal. Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan dua perkara kepada Nabi Muhammad. Perintah yang pertama ialah supaya memahami ilmu tauhid, iaitu seperti firman Allah, tiada Tuhan selain Allah. Seterusnya, perintah yang kedua ialah Allah memerintahkan Nabi untuk beristighfar, yakni memohon ampun. Sesungguhnya memohon ampun itu tergolong di dalam amal perbuatan. Meskipun ayat ini menyebutkan baginda Nabi Muhammad SAW, namun perintah tersebut juga ditujukan kepada seluruh umatnya. Selain itu, dalam surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maksudnya, hanya sahaja mereka yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, yakni ilmu. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahawa ilmu pengetahuanlah yang boleh menimbulkan rasa khusyuk atau takut kepada Allah. Ilmu jugalah yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan amal perbuatan yang baik. Justru itu, ilmu dapat membezakan antara yang hak dan batil dalam perkara akidah, antara yang sunnah dan bid'ah di dalam hal ibadah, antara yang sah dan batal dalam urusan muamalat dan seumpamanya. Tajuk yang kedua yang saya bawakan ialah manakah yang lebih utama, kaya dengan syukur atau miskin dengan sabar? Sebenarnya tajuk ini rancak dibincangkan oleh para ulama terdahulu dan ianya termasuk dalam perbincangan fiqh keutamaan, iaitu
Manakah yang lebih banyak ganjaran dan pahalanya di sisi Allah? Ada pelbagai jawapan yang diberi. Ada yang mengambil pilihan pertama iaitu kaya yang bersyukur dan ada juga yang mendukung pilihan kedua iaitu miskin yang sabar. Secara ringkasnya, saya mengambil pendapat dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau membuat kesimpulan selepas mengkaji kedua-dua pendapat yang berbeza, iaitu orang kaya yang bersyukur lebih baik dan utama dari orang miskin yang bersabar. Beliau membawa hujah dari surah Saba ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Maksudnya, dan sedikit dari para hamba-hambaku yang bersyukur. Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa terlalu sedikit golongan orang kaya yang bersyukur. Hal ini kerana bersyukur kepada Allah dalam keadaan diri kaya raya adalah bukan sesuatu benda yang mudah seperti yang disangkakan sesetengah orang. Di samping itu juga, terdapat hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda kepada Amr ibn al-As, maksudnya, wahai Amr, harta yang paling baik adalah harta yang berada di tangan orang yang paling saleh. Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahawa orang kaya yang saleh itu ialah orang kaya yang pandai bersyukur dan menggunakan hartanya di jalan Allah. Maka mereka akan mendapat ganjaran dan keutamaan di sisi Allah Ta'ala yang tidak didapati oleh orang-orang miskin. Pendapat ini juga dipilih oleh sejumlah ulama. Di antara tokoh yang memilih pendapat ini adalah Ibn Qutaibah, Abu Al-Abbas, Ibnu Al-Atta dan banyak ulama mazhab Syafi'i. Golongan ini menyatakan bahawa kekayaan merupakan sifat Allah, sedangkan kefakiran merupakan sifat makhluk. Sementara sifat Allah tentu lebih baik dibandingkan sifat makhluk. Tajuk yang ketiga yang saya bawakan ialah ketika berlaku kerosakan akhlak, manakah yang lebih utama bagi kita, sama ada bercampur dengan masyarakat atau melakukan uzlah, yakni mengasingkan diri. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adhahim a'zamu ajran min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adhahim. Maksudnya, seseorang mukmin yang bercampur dengan masyarakat dan bersabar menghadapi gangguan dan kerenah mereka adalah lebih baik daripada yang tidak bercampur dengan mereka dan tidak sabar